Video ini dihasilkan untuk memberi cetusan idea terhadap sesuatu isu dan dipersembahkan secara santai. Jika ianya dirasakan perlu untuk dibincangkan secara lebih serius, sila kemukakannya kepada pihak yang lebih pakar atau yang berautoriti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada 26 hingga 28 hari bulan yang lepas, tahun 2023 lah ya, saya berpeluang untuk berkunjung ke Perlis, menghadiri satu acara tahunan anjuran Jabatan Mufti Perlis. Ini acara terbuka ya, tak payah daftar, tak payah apa, pergi saja. Sebab saya dah mengunjungi tahun lepas, jadi saya rasa agak menarik ya. Saya pergi lagi tahun ini. Dan di sana saya mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan beberapa orang asatizah yang selalu lihat di dalam YouTube. Tapi kali ini dan di perkampungan sunnah itu, saya berpeluang untuk berjumpa mereka dengan secara live. Itu kelebihan. Dan ialah apabila kita berjumpa dengan orang yang bijak pandai, terutama dalam hal agama ni, kita seronok lah, tumbang seronok walaupun kita tak berapa pandai. Okey, pada hari terakhir 28 hari bulan, saya terpaksa balik awal. Saya tak boleh nak tunggu sampai acara last malamnya. Saya round-round di kawasan perkampungan itu, berjalan-jalan dari booth ke booth, dan saya bersua dengan seorang tokoh besar dalam perkembangan agama Islam ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Rora. Saya pun panggil dia doktor, lupa nak panggil profesor pada dia. Rora ni singkatan daripada Rozaimi Ramli lah. Dan siapa-siapa yang selalu melihat YouTube-nya akan tahulah bagaimana apa yang disampaikan dengannya. Jadi saya ada beberapa perkara yang saya tanya direct kepadanya ya. Saya tanya terus kepadanya kerana saya selalu tengok YouTube-nya, dan ada beberapa persoalan yang timbulkan oleh netizen. Netizen ni ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi biasanya orang popular memang begitulah. Kalau kata 10,000 orang suka, mungkin 5,000 orang tidak suka. Dan 5,000 inilah yang buat havoc, sindir-menyindir berlaku. Dan ada beberapa perkara yang saya tanya direct lah, senang ya, sebab peluang untuk berjumpa dengan orang-orang begini adalah sukar ya. Jadi ada 3 persoalan yang saya tanya di sini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya rasa saya perlu perkenalkan sedikit siapa dia Dr. Rora ini. Dahulu Dr. Rora ini menjadi pensyarah di UPSI ya, Universiti Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim. Selepas itu sekarang dia telah dipinjamkan, saya tahu sama dipinjamkan lah KUIP yang meminjam, KUIP ya, College University Islam Perlis. Di situ dia menjawat jawatan yang paling tinggi lah dalam academician tu, iaitu yang dikenali sebagai jawatan rektor, REKTOR ya, rektor, bukan rektor ya. Rektor ni jawatan akademik dalam universiti, sama dengan lebih kurang dalam naik chancellor. Rektor REKTOR itu ada hubungan dengan nuklear pula. Okey, dan Dr. Rora ini dia master bidang hadis, PhD pun bidang hadis. Yang bila PhD ini yang selalu diperli oleh ialah ustaz asatizah yang tidak sahluan. Bagaimanapun itu kita put aside, dan saya teruskanlah dengan apa yang saya tanya. Okey,
3 persoalan yang pernah saya tanya kepada Dr. Rora. Iaitu yang pertama, saya baru baca ini tentang mimpi ya, mimpi. Sebab selalu menjadi pertikaian, betul ke mimpi jumpa Nabi lah, apalah, selalu kena perli, selalu ada pihak yang tidak terima, betul ke? Ada pihak yang begitu mengagung-agungkan mimpi ini sehingga dia ialah asyik jumpa Nabi saja. Okey, saya tanya begini, ini pasal cerita Imam Bukhari ya, popular lah, semua orang tahu Imam Bukhari kan. Dikatakan ketika mudanya, sebab ada riwayat yang kata masa kanak-kanak, Imam Bukhari pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mimpi itu beliau sempat menghalau lalat yang hingap di muka Nabi kita ni lah. Dan ada yang mentakwil mimpi itu sebagai Imam Bukhari ini akan melindungi Rasulullah daripada kedustaan. Jadi mimpi tersebut menginspirasikannya untuk menulis kumpulan hadis yang kini menjadi rujukan umat Islam lah kan. Tahu kan hadis Imam Bukhari. Dan ada lagi versi yang lain yang sekurang, tapi yang saya tahu versi mimpi inilah. Dan tapi masalahnya adalah, okey, cerita mimpi Imam Bukhari itu diterima ramai, secara jumhurnya diterima. Cuma ada satu golongan yang memang ada golongan yang suka menghujahkan mimpi berjumpa Nabi, sementara satu golongan lain memberi peringatan mengenai mimpi-mimpi berjumpa Nabi ini, walaupun ada yang menyatakan bahawa syaitan tak boleh jumpa Nabi, tak boleh menyerupai Nabi. Tapi itu kita bab lain lah, saya pun tak pandai nak huraikan. Maksudnya ada pihak yang mengagungkan sangat pasal mimpi jumpa Nabi, ada pihak yang was-was dengan jumpa Nabi. Jadi masalah pasal mimpi Imam Bukhari ni, jadi satu pihak jadi telah menjadikan model untuk menyindir satu pihak yang lain. Katanya, kata tak percaya pasal mimpi itu, Imam Bukhari punya mimpi macam mana? Nak kata Imam Bukhari bohong ke? Itu soalan satu ya. Kemudian soalan kedua adalah, ada ustaz-ustaz ya yang selalu membawa kisah-kisah yang seronok didengar, yang sekarang ni kalau diistilahkan sebagai membawa cerita pelipul hara seronok terdengar. Kisah pedang berat lah, kisah macam-macam lah, kisah karomah-karomah wali lah, macam-macam lah. Dan kadang-kadang ada juga yang melibatkan hukum. Ni macam mana, ni ganjaran, ni itulah. Dan memberi hujah dan dalil, bukan sahaja menyatakan ianya jumhur ulama', maksudnya dia bercerita, ini jumhur ulama' telah setuju, menyatakan bahawa dia backup lah apa yang dia cerita itu. Tapi juga dia mengeluarkan rujukan, dia sebut kitab tertentu. Jadi orang awam macam saya mengaku saya orang awam ya. Saya mengaku saya orang awam dalam istilah keagamaan. Tuan-tuan boleh tengok lah apa istilahnya. Dia terpesona jugalah dengan cerita-cerita begitu. Sudah dia sebut hak ulama' jumhur tadi, dia juga sebut pasal nama kitab. Jadi macam mana ya? Sekarang hujah ada, dalil pun ada. Macam mana tu? Itu saya tanya. Itu soalan saya yang kedua. Dan soalan saya yang ketiga adalah, yang ini sebenarnya ini kritik peribadi kepada Dr. Rora sendirilah. Ini sangat popular. Popular sindiran ini bentuk sindiran. Apa komen doktor bila dikatakan berceramah depan kamera tanpa penonton? Ada orang yang kata, Dr. Rora tu bercakap tu bukan ada penonton tu, ada ke orang yang dengar? Tapi dia katakan berlakon macam ramai je penonton depan. Maksudnya nak kata ceramah Dr. Rora ni tak laku lah ya. Ramai netizen yang sini-sini doktor. Saya sebenarnya saya tahu orang yang, sebab saya pernah terbaca orang yang membawa idea sindiran ini. Dia kata tak ada orang depan, ada kamera saja,
Tapi saya tak payahlah menamakan dia di sini laman web apa. Tapi saya tanya direct lah. Saya nak tahu reaksi Dr. Nora ni bagaimana. Okey? Lepas ni kita dengar jawapan dia. Okey? Ini huraian ataupun jawapan yang diberikan oleh Dr. Muhammad Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli kepada saya yang bertanya. Yang pertama, perihal mimpi Imam Bukhari itulah. Saya mengaku bahawa sebab berbual-bual saya tak rakam secara tepat jawapan dia, tapi mungkin ayat-ayat yang saya bagi ni mungkin ada kurang, ada tambahan, tapi insya-Allah dia tak lari daripada idea yang sebenar diberikan. Okey. Mimpi Imam Bukhari, dia kata, kita tidak menolak mimpi Imam Bukhari ni. Ramai maklum yang mimpi bertemu Rasulullah ada satu perkara yang tidak pelik. Sekurang-kurangnya bagi orang tertentu memang boleh berjumpa Nabi. Cerita pasal syaitan masuk dalam mimpi apa semua itu kita tolak tepi tu. Tapi memang ada dan boleh. Cuma yang menjadi masalah pasal mimpi jumpa Nabi ini adalah ada pihak yang menjadikan mimpi berjumpa Nabi ini adalah satu hujah yang menampakkan atau membuktikan dia tu berdarjat tinggi. Dia mengingat sebab tak. Semalam aku jumpa Nabi, nampak bila dia mengaku dia mimpi jumpa Nabi tu, apa sekilah dia punya darjat dan ketokohan tu. Dan bukan itu sahaja, lepas tu rentetan daripada mimpi itu dia pula mengeluarkan satu arahan baru. Saya gunakan istilah arahan baru dalam beribadat dengan alasan bahawa inilah hasil pertemuan dengan Nabi dalam mimpi tersebut. Bezanya dengan Imam Bukhari ini adalah Imam Bukhari mimpi berjumpa Nabi, ia hanya menjadikan satu inspirasi untuk semangat dia menulis hadis-hadis dia. Tanpa mimpi-mimpi itu pun dia akan tulis juga. Dia akan boleh menulis juga, tak ada masalah, insya-Allah. Dan hebat juga penulisan hadis-hadisnya, ya. Tanpa mimpi beliau masih berupaya untuk menulis hadis-hadis yang ada. Dan kumpulan hadis Imam Bukhari ini disebut Sahih Al-Bukhari, berada dalam kedudukan kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran memang tak boleh nak dinafikan lah, itu paling sahih. Selepas itu sehinggalah baru-baru ini saya ada terjumpa sampai satu ustaz tu. Tapi saya ngaku lah, biarlah, walaupun ustaz tu popular, over sangatlah klaimnya bahawa siapa yang simpan kitab Bukhari di rumah, pencuri tak masuk. Itu saya rasa tuan-tuan mau cak sendirilah siapa. Itu bagi saya over lah. Jadi pasal ini, dan jumhur ulama bersepakat menyatakan Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih yang antara karya yang pernah dihasilkan. Fakta ini adalah ini betul persepakatan ulama di kalangan ahlian sunnah wal jamaah. Itu persoalan satu, ya. Tak ada mimpi pun, insya-Allah Imam Bukhari memang masih boleh menulis hadis-hadis tersebut. Okey, jadi maknanya okeylah, kita jangan cepatlah nak menolak mimpi berjumpa Nabi itu, mimpi berjumpa Rasul. Okey, tapi kita tengok dulu daripada efek mimpi tersebut bagaimana. Kalau dia mula mengeluarkan macam dia pula yang terima wahyu, itu cukuplah dengan Nabi kita sudah menurunkan, dah lengkap agama Islam, sudah lengkap, tak payah nak tambah-tambah lagi. Sekurang-kurangnya untuk pendapat saya lah kan. Tapi insya-Allah kalau tanya orang lain pun macam tu juga lah. Okey. Okey, yang kedua, cerita ustaz-ustaz yang bercerita pasal penipu lara tadi. Lepas tu dah cerita, kemudian dia bagi nama kitab, dia kata ini jumhur ulama.
Tapi kadang-kadang dia tak sebut nama ulama tu, dia kata jumhur ulama saja. Lalu nasihat Profesor Dr. Rora kepada saya dalam bab ini memang memeningkan orang awam lah. Jadi dia nasihatkan supaya mengambil sikap tawakuf. Jadi disebut tawakuf ni, saya hari tu sebenarnya saya dah pernah bertanya hal lebih kurang beginilah dengan Ustaz Syahabuddin Ahmad, dan dia jawab, tapi jawapan dia tu secara ringkas, tapi dia memang juga menggunakan perkataan tawakuf. Jadi saya guna searching engine dan saya dapati bahawa ada 2-3 makna tawakuf, dan yang saya ambil ini adalah tawakuf didefinisikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam katanya. Tawakuf ini berarti meninggalkan memberi pendapat terhadap satu permasalahan disebabkan terdapat percanggahan antara beberapa dalil dalam isu tersebut serta ada kemuskilan pada dalil-dalil itu. Maknanya okey, tunggu dulu, tinggalkan dulu, jangan bagi pendapat apa-apa lagi, sebab ada percanggahan, ada kemuskilan pada kita itu. Lepas tu mufti wilayah persekutuan. Saya ambil nama web mufti wilayah persekutuan merumuskan bahawa tawakuf ini adalah berdiam diri dari memberi pandangan hukum. Tak payah kata yes or no, kita diam-diam sajalah dalam sesuatu permasalahan disebabkan tidak terdapatnya dalil yang jelas atau berlakunya percanggahan pada zahir di antara beberapa dalil terhadap perkara tersebut. Maksudnya tadi, kalau macam saya cerita tadi, kalau ustaz tu bercakap pasal ini jumhur ulama, sebutlah ulama mana yang ada sebut jumhur ulama lama. Sebut, biar kita jelas supaya kita boleh merujuk kepada apa yang dia sebut itu. Jadi seterusnya, apabila kita mengambil sikap tawakuf itu, nasihat Dr. Rora ini beginilah, dia kata, serahkanlah kepada asatizah atas izah untuk mendapatkan bukti setakat mana kebenaran kisah-kisah yang dibentangkan itu. Okey juga, tak payah bising-bising. Kalau kita rasa was-was, tengok, tapi buat penyelidikan sikit lah. Cuma jangan excited sangat lah. Kalau dah dinasihatkan, kalau benda tu perlu diserahkan kepada asatizah, serahkan kepada asatizah lah. Lama-lama kita akan dapat. Tapi kena rajin janganlah buat buat rujukan ya. Okey, itu nasihat dia. Kemudian yang ketiga tadi pasal dikatakan dikatakan berlakon depan kamera tu, ceramah seorang-seorang tu. Dr. Rora komen dan bercakap macam ni. Ada ustaz-ustaz yang mahukan penonton-penonton ribu-ribu untuk datang hadir baru berceramah, baru dia boleh berceramah. Lalu dia tanya, apakah kalau tak ada penonton, maka fakta ceramah atau tazkirah yang diberikan itu tidak betul? Kena ramai dengar dulu baru fakta yang diberikan itu baru betul. Saya fikir, ya juga. Kalau seorang dengar pun, tak ada orang dengar pun, ambil rakaman saja, dia cakap yang betul-betul lah, yang tak betul lah. Itu. Saya suka jawapan. Pendek saja jawapan, tapi saya suka jawapan ini kerana jawapan dia tidak, Dr. Rora tidak memberi alasan masalah teknikal ke, masa tu jemaah tak datang lagi ke. Tapi jawapan yang diberi itu adalah respon yang boleh digunakan pada semua keadaan, semua bila-bila masa sahaja. Okey? Jadi itu tiga. Saya mungkin ada 1-2 lagi nak tanya, tak sempat waktu itu pun kelang kabut. Dan saya harap pada mereka yang mengikuti perkembangan ataupun kuliah pengajian Profesor Rora ini boleh berpuas hati, dan kalau tak puas hati macam biasalah, macam saya kata, video saya pencetus idea ya, pencetus idea, dan saya pencetus idea siapa-siapa yang rasa
idea itu dan rasa nak sebar kepada orang lain, silakan. Kalau rasa anda ambil idea saya dan boleh melahirkan sesuatu yang lebih baik, dipersilakan. Cuma sebelah habis saya tanya, sampai bila kita nak jadi orang awam ya? Sampai bila kita nak jadi orang awam dan berdengar saja apa-apa yang ustaz sampaikan. Alah, kita ni orang awam dengar. Jadi yalah, sama-sama kita fikirkan. Saya fikir dan tuan-tuan juga berfikir perkara yang sama. Ada sesuatu yang menarik perhatian anda? Sila like dan share untuk dikongsikan kepada orang lain supaya mendapat cetusan idea yang sama. Terima kasih.